Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illah salihin wa ulama'il 'amilin. Summa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa li'aba'ina wa li'ummahatina wa li dhawil huquq wajibat 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada pagi ini sempena cuti usul Quran. Mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat meluangkan masa sedikit sebentar dalam kita nak meraihkan hari yang sangat penting bagi umat Islam, iaitu sempena dengan nuzul Al-Quran Karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kerana kita dapat bertemu dalam bulan yang penuh barakah dan penuh rahmat dan keampunan ini. Terdapat di dalamnya peristiwa tarikh yang penuh dengan peristiwa, iaitu pada hari ini, iaitu tentang penurunan Al-Quran, iaitu disebut sebagai nuzul Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama bincang kembali, atau kita sama-sama ingat kembali tentang peristiwa penurunan Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi imam kita membacanya pada rakaat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melaksanakan ibadah berpuasa yang kita tahu pada syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan ini ada banyak perkara yang perlu kita perhatikan, perlu kita titik beratkan selain daripada kita berpuasa. Kalau hanya Ramadan ini hanya berpuasa, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran ini disebutkan Ramadan, pada masa yang sama juga Allah taala mentionkan di sini unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Kerana Ramadan ini tidak akan mulia melainkan turunnya Al-Quran, dan tidak akan turunnya Al-Quran melainkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mendapat keuntungan kita daripada Ramadan, Al-Quran dan Nabi Muhammad, melainkan Allah telah menjadikan kita dan termasukkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita bersyukur ke atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan terdapat di dalamnya menjadi umat itu sejuta, ataupun boleh kita sebutkan sebanyak-banyaknya rahmat Allah taala bagi pada kita. Sebab itu tuan-tuan,
kita sentiasa memperingati Nabi SAW dalam setiap hari kita, kerana dengan baginda SAW kita dapat semuanya. Tidak sebegitu pada umat-umat yang terdahulu, pada nabi-nabi yang terdahulu, mereka mendapatkan sebahagian, tetapi umat Nabi Muhammad SAW dapat keseluruhan. Betapa Nabi SAW gembira terhadap rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala curahkan kepada umatnya. Gembiranya Nabi SAW itu sangat gembira, dan betapa kita lebih gembira bila Nabi SAW memberi kita melalui baginda mukjizat, iaitu Al-Quran Al-Karim, sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang kita baca biasa, mungkin tuan-tuan dah biasa dengar ayat tentang syahrul Ramadan, dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang sebelum ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terdapat pada surah Al-Baqarah ini, dan tadi Imam pun menyambung tentang ayat yang berikut, fa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 186 dan seterusnya, tentu akan dapati, mungkin tuan-tuan dah tadabbur Al-Quran, dah tadarus dan tadabbur Al-Quran, sebab kita dah masuk di pertengahan Ramadan. Tuan-tuan dapati ada beberapa perkataan yang perlu kita ambil perhatian. Bila Allah Ta'ala sebut tentang kutiba alaikumusiyam, Allah syariatkan kewajipan kita melaksanakan siyam, puasa itu. Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ni tadi kita bertakwa. Rupanya Allah nak kita ni puasa Ramadan ini adalah dengan takwa. Hasil daripada Ramadan, apabila keluar daripada Ramadan, kita bertambah takwa kita. Itu sebenarnya matlamat Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia kurniakan kepada kita Ramadan adalah untuk bertakwa. Jadi kita kena fokus perkara-perkara yang menjurus ke arah ketakwaan ini adalah kita fokuskan. Dan ayat itu sangat panjang, dan seterusnya pada ayat yang berikut syahrul Ramadan tadi. Kalau tuan-tuan tengok di ujung ayat itu, Allah Ta'ala kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila Allah Ta'ala sebut Ramadan, kemudian Allah sebut tentang Quran, hudan linnas, maka Allah tambah satu lagi, la'allakum tashkurun. Bersyukur kita kerana masuk dalam bulan Ramadan. Bersyukurnya kita masuk apabila kita dah duduk dalam bulan Ramadan, kita mula dapat peluang. Kerana bulan ini adalah bulan yang diturunkan Allah Ta'ala Al-Quran, yang mana Al-Quran itu membawa hidayah, membawa rahmat kepada kita, wal furqan, yang boleh membezakan al-haq wal batil. Kita kena bersyukur dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Bukan sekadar bila kita bersyukur hanya kita membaca Al-Quran, tak cukup. Kadang-kadang kita rasa bersyukurnya kita dah sembahyang. Tak cukup dengan sembahyang, kerana sembahyang itu ada beberapa golongan yang turut sembahyang. Begitu juga ada beberapa golongan yang Allah bezakan, orang yang sembahyang, orang yang baca Quran. Mana kalau kita sebagai orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, kita hendaklah berusaha untuk membezakan antara takwa dengan tidak bertakwa. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita untuk la'allakum tattaqun, supaya kita lebih cenderung atau lebih ke arah untuk mencari ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita biasa baca, setelah kita baca Al-Fatihah, kemudian kita jumpa surah Al-Baqarah bermula dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran itu tidak ada yang boleh tidak ada prasangka lagi. Dan kita yakin kepada Al-Quran itu, kalau tuan-tuan tengok pada surah, pada 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ni, kalau kita perhatikan,
Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sekali lagi disebut muttaqin, untuk orang bertakwa. Quran itu datangnya supaya kita ini mendapat petunjuk dan menjadi orang bertakwa. Kalau kita baca Quran, kalau kita buat kita kira-kira daripada kita muda sampai kita sekarang, agaknya berapa kali kita khatam Al-Quran. Kita berbangga dengan khatam Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala bukan nak khatamnya, tetapi Allah nak kita lil muttaqin, supaya Quran tadi benar-benar menjadikan kita orang yang bertakwa. Kalau kita melihat Quran kita baca lebih baik daripada orang lain, sedap daripada orang lain, tajwid kita lebih baik daripada orang lain, tetapi tidak mendatangkan takwa, ini masalah. Ini menjadi masalah. Kita habis Quran tadarus berpuluh-puluh ayat, satu hari mungkin 2-3 juzuk kita baca, tetapi tidak menghasilkan kepada takwa, bahaya tuan-tuan. Kenapa? Ada satu golongan lagi yang Allah Ta'ala sebut tentang perkara tersebut, tentang membaca Al-Quran dan juga tentang sembahyang. Sembahyang pun sama. Kita melaksanakan solat 8 malam, kita boleh 20 rakaat, boleh 8 rakaat, malahan lebih lagi. Tetapi kalau sembahyang tadi tidak mendatangkan atau menjadikan kita bertakwa, something wrong, tuan-tuan. Ini yang Allah Ta'ala suruh kita perhatikan sungguh pada diri kita, bukan pada orang lain. Bermaksud kita dalam bulan Ramadan ini, sembahyang kita buat banyak dengan tarawih ni. Quran kita banyak, lebih banyak daripada hari-hari bulan-bulan yang sebelum ni. Munajat kita, doa kita, sedekah kita lebih banyak daripada ini. Kita rasa seronok. Jangan tuan-tuan tertipu kita dengan amalan kita. Sebab itu orang yang ibadat, hijabnya adalah amalan. Adapun orang yang berilmu, hijabnya ilmunya sendiri. Tak sedar dia, dengan ilmunya dia terhijab. Tak sedar dia ahli ibadah, terhijab dengan ibadahnya. Jadi Allah Ta'ala dah mention awal-awal la'allakum tattaqun. Begitu juga tadi hudan lil muttaqin. Quran datang tadi adalah tujuan untuk mendatangkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Maka kita kena lebih usaha untuk memastikan diri kita bertakwa pada Allah Ta'ala. Cuba kalau kita tengok lagi, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, wa yuqimus salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya tertinggal ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Betul kan? Kalau tertinggal satu. Dalam ayat ini kita tengok Allah Ta'ala kata apa? Yu'minun, muttaqun. Ada beberapa golongan kita kena tengok. Muttaqun, mu'minun, muqinun. Beza dia tuan-tuan. Muttaqun, mu'minun, muqinun. Orang yang beriman kepada Allah, dia baru beriman. Tetapi muqinun, dia tak yakin, dia tak akan sampai kepada muttaqun. Beza. Dalam ayat ini memberi penjelasan kepada kita nuzul Al-Quran ini. Sebagaimana kita tahu, Quran ini diturunkan kepada kita pada 17 Ramadan. Sepakat para ulama mengatakan 17 Ramadan. Walaupun ada yang kata jumhurnya 17 Ramadan. Yang kita tahu, ayat yang pertama turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran ni tuan-tuan diturun bukan untuk sekadar kita baca. Bukan sekadar untuk kita baca. Berdasarkan dalam satu riwayat hadis, Nabi SAW bila di rumahnya rumah Aisyah, Rasulullah menangis. Satu malam itu menangis sehingga sampai bawa ke pagi. Dan muka Rasulullah disembab sehingga para sahabat Bilal dan Umar perasan. Ya Rasulullah, kenapa menyebabkan muka kamu lahir saja menangis? Maka turun ayat Quran tentang maka Nabi kata, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi mereka itu tidak mengambil pengajaran daripada Al-Quran, celaka dia. Maknanya tuan-tuan, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak sembahyang, tetapi tidak mendatangkan kebaikan apa-apa pada dirinya, adalah menjadi
satu kecelakaan bagi kita. Wal'iyazubillah. Maka sebab itu peristiwa nuzul Quran ini bukan sekadar kita nak fikir tentang Al-Quran turun bila Makkiyah atau Madaniyah, berapa ayat Quran, asbab-asbab nuzul Al-Quran yang begitu banyak. Bukan sekadar itu. Tetapi yang lebih lagi daripada itu adalah kita mendapatkan sesuatu daripada Al-Quran yang kita baca. Menambah liyazdadu iman. Beza antara kita dengan orang yang tidak beriman adalah bezanya apabila kita yatlu alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila Al-Quran itu dibaca atau kita membacanya, memberi kesan kepada kita, tambah iman kita, tambah takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sekadar baca, kita tahsin hanya pada tajwid semata-mata, tetapi tidak memberi apa-apa kesan kepada iman kita, maka ia menjadi sia-sia. Sekadar itu pun jadi sia-sia. Sebab memang Allah Ta'ala kata, apa yang kita buat, baca Quran bagus dan sebagainya, dapat pahala. Tetapi yang paling merugikan kita tidak dapat apa-apa manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahawa dalam Quran Allah Ta'ala sebut, turunnya Al-Quran itu dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Quran itu turun pada, sebagai ulama menyebutkan, memang Lailatul Qadar. Sebagai ulama menyebutkan turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada Lauh Mahfuz, kemudian daripada Lauh Mahfuz itu turun kepada Lauh Mahfuz itu sekaligus. Quran itu turun sekaligus, sempurna sampai ke Lauh Mahfuz, kemudian daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Sebahagian mengatakan turun daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat. Kita tahu sejarah ini. Tetapi ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin. Begitu juga Allah Ta'ala sebut kadzalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Ini menunjukkan bahawa Quran itu datang dengan tujuan, selain daripada tujuan-tujuan yang kita tahu, bahawa apabila Quran ini datang pada kita, bila kita nak baca Al-Quran, ada adab-adab. Misalnya kita membaca dengan sebaik-baiknya, warattalnahu tartila, dan juga Allah Ta'ala taqra'u 'ala an-nasi 'ala mukthin. Bacaan itu mestilah berhati-hati, perlahan-lahan. Allah Ta'ala kata la tuharrik lisanaka lita'jala bihi. Bila wahyu turun kepada Nabi SAW, Rasulullah cuba untuk menggerakkan lidah, mempercepatkan bacaan supaya Rasulullah sempat hafal. Di situ juga Allah Ta'ala tegur Nabi, jangan kamu percepatkan. Apatah lagi kita tadarus, kita nak percepatkan khatam, kita nak percepatkan macam-macam lah, menyebabkan hina adab kita kepada Al-Quran. Itu pada zahirnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Asy'arawi, dia kata apa? Apabila dia membahaskan ayat tentang kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Syekh Sya'rawi dia kata, dalam ayat dia kata apa? Ayat Quran ini satu kitab yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, mubarak, berkat, keberkatannya meluas pada zahirnya, pada bacaan kita, tahsin pada bacaan kita, dan juga dari sudut maknanya. Liyadabbaru. Quran ini tujuannya bukan sekadar kita liaqra, bukan untuk kita membaca, tetapi lebih daripada itu adalah liyadabbaru ayati, tadabbur kepada ayat itu. Ini satu lagi penting. Ada orang dia tadabbur ayat, dia sekadar dia baca terjemahan kemudian, tetapi tidak mendatang kesan. Dah tadabbur bagus dah, tetapi tadabbur itu sekadar tadabbur, perbincangan saja, tetapi tidak memberi kesan apa-apa. Pada peringkat membaca sudah bagus. Kita nak ke arah muttaqi, ke arah orang yang bertakwa, kita kena lebih lagi. Membaca sudah, memperbetulkan bacaan sudah, kita tadabbur pun sudah. Ada kita baca terjemahan dekat rumah, dekat rumah kita, ataupun di masjid atau surau kita baca, bagus dah. Tetapi Allah nak lebih daripada itu, supaya bertakwa tadi, supaya kita bertakwa. Apa dia? Waliyatadhakkara ulul albab.
Allah Ta'ala mentionkan satu golongan, yakni golongan siapa? Mereka ini adalah ulul albab, iaitu mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka itu liyatadzakkara. Ini ramai, jangan dibincangkan. Liyatadzakkar ini adalah orang yang apabila dibacakan Quran ataupun dia membaca Quran, kemudian dia tadabbur Quran, liyatadzakkar. Liyatadzakkar itu goncang hati dia, ataupun hati dia benar-benar terkesan dengan apa dibaca. Kalau ayat tersebut tentang syurga, dia rasa betul tentang syurga. Apabila dibacakan tentang neraka, terasa bahawa pedihnya azab api neraka. Apabila dibacakan tentang Allah Ta'ala jadi itu dan ini, maka terasa betul dalam hati dia. Maka inilah yang dinakkan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita la'allakum tattaqun. Kerana apabila kita membaca Al-Quran, kalau tidak sampai kepada waliyatadzakkara ulul albab, kita bimbang kita termasuk dalam golongan munafik. Sebab orang munafik juga membaca Al-Quran, malahan lebih hebat daripada kita silap hari bulan. Dan begitu juga orang munafik kalau disebut dalam Al-Quran bukan sekadar membaca Al-Quran, sembahyangnya, berzikirnya, mereka buat sama macam kita. So apa beza orang muttaqin dengan orang munafik? Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, mudah-mudahan kita capai kepada la'allakum tattaqun. Bila kita sampai kepada la'allakum tattaqun, kita terhindar daripada sifat-sifat munafik. Jadi Allah Ta'ala mengharap kita Ramadan inilah yang membawa kita, membezakan kita, ciri-ciri kita dengan orang-orang yang munafik. Kita bimbang sebab sifat orang munafik ini memang dia pada luarannya Masya Allah luar biasa. Pada amalannya, pada sembahyangnya, pada apa-apa saja tentang agama khususnya, luar biasa. Tak boleh kita nak bezakan antara sesama kita. Tetapi yang tahu tentang diri kita, kita sendiri. Sejauh mana kita memperkasakan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Yang kita tahu ayat ini, Quran itu syifa. Jadi kita buat rawatan Islam dan sebagainya, syifa. Kita baca ruqyah dan sebagainya. Bukan sekadar itu. Tetapi syifa di sini adalah untuk luar dan dalam kita. Tabibu qulubina, menyebabkan kita punya hati kita ini disucikan oleh Al-Quran. Syifa itu. Kalau kita duka cita, kita akan gembira dengan Al-Quran. Sebab itu bila ada orang yang duduk dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, apabila dia membaca Al-Quran dengan tadabbur yang betul, dia akan tenang. Kerana Al-Quran itu syifa. Tetapi kebanyakan daripada kita ambil Quran bila masa kita perlu sahaja. Bila kita kena rasuh, bila kita kena sihir dan sebagainya, baru kita nak guna Quran. Kalau tidak, Quran tolak tepi. Maka sebab itu dia kata wa rahmatun shifaa'un wa rahmah lil Allah Ta'ala mention kat sini adalah orang beriman. Syifa dan rahmat itu akan dapat pada orang beriman. Dia tidak dapat kepada orang yang munafik. Tetapi bila kita lihat kepada orang munafik, kenapa orang munafik boleh juga berzikir, orang munafik juga boleh sembahyang, orang munafik juga boleh buat itu dan ini? Kenapa boleh? Kerana luaran. Sebab itu kita nak bezakan antara orang munafik dengan kita. Untuk membezakan antara kita dengan orang munafik tadi adalah untuk mencapai kepada Allah Ta'ala sebut awal lagi adalah la'allakum tattaqun. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, ini antara amalan-amalan golongan ulul albab yang mana mereka mencapai kepada golongan muttaqin. Dan mereka ini beriman dan muqinun. Orang beriman dan dia juga orang yang yakin. Sebab itu dalam bab iman, tuan-tuan, tak boleh hanya kita percaya, mesti yakin. Dia ada dua elemen ini. Seorang itu nak beriman, nak sampai kepada muttaqun, bertakwa, mestilah beriman dan mesti yakin. Kebanyakan kita hanya beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, tak silap saya dalam surah Ali Imran,
ayat 191 tu silap, atau 90, 190. Allah Ta'ala sebut inna fi khalqis samawati wal ardh. Ini ayat ini adalah ciri-ciri golongan bertakwa yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan ulul albab. Maksudnya golongan ulul albab ini bukan Nabi, dia ada para sahabat, yang bermakna apabila para sahabat disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita juga boleh untuk capai ke tahap itu. Kerana kalau Allah Ta'ala sebut maqam Nabi, kita tak boleh nak sampai. Tapi bila Allah Ta'ala sebut yang mengamalkan apa yang Allah Ta'ala suruh buat ini adalah golongan ulul albab di kalangan para sahabat, bermaksud kita boleh usaha ke arah itu. Dan Allah bagi jalan kepada kita bagaimana untuk usahakan ke arah untuk mencapai kepada bertakwa. Maka kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tadi kita ada baca tentang waliyatadzakkara ulul albab. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, sebutan ulul albab ni kalau tengok terjemahan tak begitu tepat. Kalau tuan tengok dalam terjemahan tak betul tepat. Dia kata apa? Golongan ulul albab ni golongan yang berfikir. Betul juga, tapi kurang tepat. Golongan berfikir ni macam-macam orang berfikir. Orang bukan Islam pun boleh berfikir. Tetapi Allah Ta'ala sebut ulul albab ini bukan hanya berfikir. Mereka ini ada dua amalan yang mereka buat dan menghasilkan liyatadzakkar. Jadi nak sampai kepada waliyatadzakkar ulul albab, Quran tadi dapat liyadabbar. Golongan ulul albab ini boleh tadabbur Quran sehingga mereka itu benar-benar dapat rasa apa yang ditadabburkan itu. Kalau sejuk rasa sejuk, kalau panas rasa panas. Itu bahasa dia. Liyatadzakkar ini dapat betul rasa. Sebagai ulama menyebutkan dia boleh rasa pada batin dan juga dia boleh rasa pada anggota dia. Kalau panas itu rasa panas badan betul. Sehingga Allah Ta'ala kata apa? Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kita sebut takut pada Allah dalam hati saja. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran tidak, bukan hanya pada hati. Kesan daripada takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada hati sehingga terzahir pada zahir. Terzahir pada zahir. Allah Ta'ala sebut taqsha'iru minhu julud. Kalau hatinya takut kepada Allah Ta'ala sehingga gemetar hati dia, maka Allah kata apa? Taqsha'iru minhu julud, menyebabkan hati anggota badan dia juga akan menjadi ni, vibrate bahasa kita kata. Itu Allah Ta'ala sebut sini. Jadi golongan ulul albab inilah yang mencapai tahap itu. So kita boleh dapat tak tuan-tuan? Boleh usaha tak? Boleh. Sebab itu fokusnya la'allakum tattaqun tadi. Allah nak jadikan Ramadan, Allah jadikan Quran turun pada bulan Ramadan, segala-galanya pada bulan Ramadan, rahmatnya, keampunannya, maghfirah sebagai semua ada pada bulan. Mudah-mudahan dengan himpunan segala futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, itu semua Allah dah bagi pada kita. Atqum minan nar sebagainya. Allah bagi semua kat kita pada bulan Ramadan ini. Takkanlah bulan yang begitu Allah sempurnakan segala-galanya dalam bulan Ramadan, takkanlah kita tak sampai kepada takwa. Maka Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Untuk mencapai ke arah la'allakum tattaqun, masa kita masih ada lagi tuan-tuan. Kita usaha lagi mengikut rahmat Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita, kita akan capai. Apa dia? Allah Ta'ala kata tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh. Kan kita sebut tadi liyadabbaru ayati. Bila kita baca Al-Quran, kita tadabbur ayat. Ayat itu apa dia? Bukan ayat Quran semata-mata. Ayat itu maksudnya tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bukan hanya pada ayat Al-Quran, tetapi juga ada pada apa yang kita lihat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut inna fi khalqis samawati wal ardh. Seluruh ada di langit dan di bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, siang dan malam berlaku. Kita tengok dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, kita dapat rasa. Kita boleh tengok berlakunya pertukaran siang dan malam. Allah Ta'ala kata di langit dan di bumi berlakunya pertukaran siang dan malam. Kamu tengok tak?
Kamu perhati atau tidak? Waqtilafil laili wan nahari, Allah Ta'ala sebut la ayatin, itulah tanda-tanda bagi mereka-mereka yang melihat dan betul-betul mereka merasai bahawa pertukaran siang dan malam, berlakunya yang ada segala cakrawala yang ada di langit dan yang segala makhluk yang ada di bumi ini, perhatikan sungguh-sungguh, kata Allah Ta'ala. Supaya tadi apa? La ayatin li ulil albab. Sebab itu golongan ulul albab adalah golongan yang mana mereka itu mencapai kepada takwa. Kenapa? Mereka itu memerhati sungguh tentang apa yang berlaku di langit ataupun di bumi. La ayat, menjadi tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala. Contohnya kita keluar dekat, kita nampak kucing lalu. Apa yang kita nampak? Kucing saja. Itu kita nampak kucing. Kalau kita lalu nampak aksiden, kita nampak aksiden. Oh, kesiannya aksiden dia ya. Habis, macam tu aje lah. Kemudian lagi kita lalu lagi, kita nampak orang tua tengah melongkat. Kesiannya orang tua. Kita nampak budak main. Semua yang kita nampak ini Allah lalukan pada pandangan kita, bukan sekadar untuk kita tengok dengan mata saja. Allah suruh lihat dabar, hendaklah kamu tadabbur apa yang kamu tengok. Melalui tadi kita tengok kucing, kita nampak apa? Mungkin ada yang tanya, Ustaz, kalau nampak kucing, kita nampak apa lagi? Tengok kucing je lah. Maksudnya kita belum sampai ke arah takwa. Orang yang bertakwa, semua yang dapat dilihat dengan matanya, disentuh dengan panca inderanya, akan mendatangkan liyatadzakkar ulul albab. Kita macam jauh je lagi tak sampai. Kenapa tu kita rasa macam jauh? Kerana kita tak menumpukan dan memfokuskan ke arah untuk takwa. Sebab kita rasa selesa dengan apa yang ada cukup. Aku boleh sembahyang, aku boleh puasa, aku boleh sedekah, aku boleh umrah, aku boleh haji. Dah, nak apa lagi? Nak apa lagi? Dah sudah, dah. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan zahir. Sebab itu kata Syekh Syarawi tadi, dia kata apa? Ayat yang disebut liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab ini. Kata Syekh Syarawi, dia kata apa? Bukan sekadar memerhatikan yang ada pada zahir yang kamu nampak sahaja. Kalau Al-Quran itu sekadar itu saja tidak. Tetapi yang Allah Ta'ala suruh adalah makna di sebalik apa yang kita nampak, apa yang kita lihat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, disambungkan ayat tadi, surah Ali Imran tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ini penting. Mungkin hari ini saya mengajak pada tuan-tuan, sama-sama kita sempurna dengan nuzul Al-Quran ini, kita tambahkan takwa kita. Bukan sekadar kita mengetahui peristiwa penurunan Al-Quran semata-mata, tetapi kita beramal dengan apa yang Allah suruh dalam Al-Quran. Itu apa dia? Kita nak capai takwa tadi, ada golongan ulul albab. Allah bagi contoh pada kita dah. Dah jelas lah. Allah Ta'ala kata orang bertakwa itu adalah orang ulul albab. Jadi orang ulul albab ni dibuat apa ya? Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat tadi, orang ulul albab, apa yang di langit, apa yang di bumi, mereka merasai. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia nampak, apa yang dia rasa, apa yang dia fikirkan, semua itu bukan sekadar terfikir, ternampak, terlihat, terasa, bukan. Semua itu Allah Ta'ala kata la ayatin li ulil albab. Semua itu menjadi suatu yang penting bagi golongan ulul albab. Apa dia menyebabkan mereka ini boleh ke arah itu? Nampak segala apa yang Allah jadikan makhluk ini semua mendatangkan kesan pada hati dia. Apa amalan mereka ini? Allah Ta'ala sambung pada ayat 190. Ini boleh menjadi amalan kita, tuan-tuan. Apa dia? Dua perkara Allah Ta'ala buat. Nak capai kepada liyatadzakkara ulul albab, ada dua perkara Allah Ta'ala buat. Jadi sempurna bulan Ramadan ini, kita buat dua perkara. Kalau difokuskan buat ataupun terus menerus kita buat, kita akan capai tahap itu. Hati kita akan jadi lain. Melihat sesuatu kejadian pun menjadi lain. Berbeza dengan sebelum ini. Kalau kita betul-betul kita buat, kita amalkan. Apa dia? Allah Ta'ala kata alladzina, dan mereka-mereka itu. Siapa dia? Golongan ulul albab tadi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Rupanya golongan ulul albab ni tuan-tuan, mereka sampai kepada takwa, mereka boleh tadakkur. Apabila Nabi SAW menceritakan tentang syurga, mereka dapat rasa tentang kehebatan syurga, rasa sungguh. Dan apabila Nabi SAW menceritakan tentang neraka, mereka nampak seperti neraka betul. Dan mereka itu dapat merasai bahawa betapa azab dan pedihnya api neraka itu. Dapat rasa. Rupanya rahsianya adalah apa? Apa amalan dia? Allah Ta'ala sebut dengan sejelas-jelasnya dalam ayat ini. Yadhkurunallaha. Mereka itu sentiasa. Itu kena ada tu, sentiasa tu. Yadhkurunallaha. Mereka itu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala setiap masa. Ulama pendapat, dia kata yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junub, dalam keadaan. Kata ulama, hidup kita ini ada 3 keadaan. Pertama, tak berdiri, duduk. Tak duduk, baring. Menunjukkan setiap waktu. Jadi bulan Ramadan ini, selain daripada kita membaca Al-Quran, kita kena letakkan satu lagi elemen dalam membaca Al-Quran adalah ingat pada Allah. Kalau baca Al-Quran tadi tidak mengingat kita pada Allah Ta'ala, bermakna baca Quran kita tidak ke arah kepada bertakwa. Begitu juga sembahyang tadi, kalau kita sembahyang tadi tidak ingat pada Allah, ingat ke lain, menunjukkan sembahyang tadi tidak ke arah kepada takwa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa aqimus salata li dzikri. Tujuan kepada matlamat sembahyang tadi adalah ingat pada Allah. Tetapi kita sembahyang 20 rakaat. Setiap hari kita sembahyang 20 rakaat tarawih. Rupanya banyak dalam sembahyang kita ingat benda lain. Maka sembahyang kita tidak memberi kesan kepada kita. Allah Ta'ala kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tengok tu. Sembahyang itu tidak mencegah kita daripada kemungkaran dan juga daripada mengelak daripada melakukan kemungkaran. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingati Allah dalam sembahyang itu lebih besar daripada perbuatan solat itu. Kerana tidak ada solat melainkan dengan adanya ingat Allah. Tapi kita lebih utamakan solat daripada ingat Allah. Tak apalah, aku dah sembahyang, ingat Allah nombor 2. Astagfirullahaladzim. Tidak. Matlamat daripada solat adalah ingat pada Allah. Bermula kita takbir sampai kita memberi salam, itu semua itu adalah untuk ingat pada Allah. Tetapi kalau kita takbir sampai bagi salam tidak ingat pada Allah Ta'ala, qamu ila salati qamu kusala. Dan Allah Ta'ala kata wala yadhkurunallaha illa qalila. Sifat siapa? Sifat orang munafik. Mereka sembahyang, wala yadhkurunallah, dan mereka orang munafik ingat Allah juga. Sebagaimana kita sebut, aku sembahyang, kan sembahyang kan ingat Allah, sama dengan orang munafik, tuan-tuan. Wal-'iyazubillah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Nak membezakan tadi apa? Nak membezakan tadi apa? Yadhkurunallaha qiyaman. Mereka ini sentiasa ingat Allah Ta'ala supaya zikran kathira. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak tempat, tuan-tuan. Bila sebut ingat pada Allah, ingatlah banyak-banyak. Sebab ingat banyak dengan ingat sikit. Ingat banyak orang muttaqin, ingat sikit orang munafik. Itu saja. 2 sifat saja. So kita dalam sembahyang kita, dalam kita mengaji, kita membaca Al-Quran, Quran tadi mengingat kita pada Allah atau tidak? Baca itu betul lah, kita baca. Habis dah 1 makrah, habis dah 1 juzuk. Alhamdulillah. Sama tak dengan orang munafik baca? Sama aja. Tak ada beza. Orang munafik juga baca, dia pun sebut Alhamdulillah juga. So apa nak bezakan kita dengan orang munafik? Bezanya adalah Quran tadi liyatadabbar dan waliyatadzakkar. Macam mana kita boleh dapat tadabbur dan tadakkur ini? Inilah yang dibuat oleh ulama ulul albab tadi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Satu lagi, tuan-tuan, rupanya golongan ulul albab, rupanya amalan dia bukan sekadar dia ingat pada Allah Ta'ala sahaja, bukan sekadar dia ingat pada Allah Ta'ala, sentiasa ingat pada Allah Ta'ala siang dan malam, tetapi ada satu lagi yang ditambah dalam hidup mereka. Apa dia? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang ni yang menyebabkan kita tak faham. Apa dia? Tafakkur. Apa itu tafakkur? Dalam sembahyang kita tafakkur. Dalam sembahyang kita ingat Allah dan juga tafakkur. Dia mesti beriringan, tak boleh diasingkan.
Ini yang menyebut ni, yang sebut ni Allah SWT, tuan-tuan. Rupanya banyak lagi kita kesilapan kita dalam beramal rupanya. Patutlah kita hidup macam ni je, rasa selesa aja. Yang penting aku dah pergi sembahyang subuh, yang penting aku dah sembahyang duha, yang penting aku dah sembahyang sunat banyak dah, puasa aku dah banyak dah. Tetapi tuan-tuan, tidak dapat lagi daripada sifat kita, sifat munafik. Maka Allah Ta'ala nak kita dalam bulan Ramadan ini jauhkan ciri-ciri sifat-sifat munafik ini dengan kita mendatangkan sifat la'allakum tattaqun. Apa dia sifat orang-orang yang bertakwa? Orang golongan ulul albab sebagai contoh, iaitu mereka itu apabila mereka beramal soleh dalam ibadah mereka ingat pada Allah Ta'ala apa juga amal. Dan satu lagi Allah Ta'ala sebut wow kat situ, menunjukkan dia mesti beriringan, tak boleh diasingkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan Allah Ta'ala sambung, Rabbana ma khalaqta hadha batil. Inilah dipanggil, kata ulama, inilah dipanggil tadhakkur. Maknanya zikir, tafakkur, tadhakkur. Ada tiga, tuan-tuan. Zikir dan tafakkur apabila digabungkan, waliyatadhakkar, dia akan dapat tadhakkur. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, innama yatadhakkar ulul albab. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, innama adatul hasri, hanya senyalah golongan ulul albab sahaja yang boleh tadhakkur akan ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang yakin pada Quran yang diturunkan kepada kita, maka kita amalkan apa yang Allah suruh kita. Yang pertama adalah kita ingat kepada Allah Ta'ala dalam semua ibadah-ibadah yang kita buat. Pada masa yang sama, tafakkurkanlah segala apa yang Allah Ta'ala tunjukkan pada mata kita, pada dengar pada telinga kita, dapat rasa pada anggota kita. Maka dengan zikrullah dan tafakkur ni tadi, apabila digabungkan, kita akan mendapatkan kesan tadi. Apa dia? Waliyatadzakkara ulul albab. Barulah kita capai kepada golongan muttaqin. Rupanya tuan-tuan, bila kita tengok tadabbur Quran, begini rupanya, tak tahu pun. Itu pentingnya kita tadabbur Quran itu dengan mendalam. Bukan tadabbur Quran yang kita baca terjemahan, sekadar kita baca terjemahan, Quran sebut ni ya, ni dia, bukan itu saja. Tetapi tadabbur Quran ini memberi kesan pada hati kita. Kita dapat amalkannya, dan juga kita dapat impak ataupun faedah dan manfaat daripada apa yang kita baca. Itu yang kita nak daripada Quran. Sempena dengan nuzul Quran yang kita raikan pada hari ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk, kita tidak terjadi seperti golongan Bani Israel. Allah Ta'ala sebut, mathalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Allah Ta'ala, Bani Israel itu Allah mulia. Bani Israel itu Allah muliakan dengan pelbagai keistimewaan. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala hina mereka. Kerana mereka itu dengan adanya Nabi, mereka tak nampak tanda-tanda kenabian itu, tak nampak. Kehebatan yang ada pada Nabi itu tidak nampak. Malah mereka bunuh para Nabi-Nabi mereka. Dan kita tak mahu. Liyahmilu asfara kamathalul himar yahmilu asfara. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, jangan umat Nabi Muhammad ini seperti Bani Israel, yang ada mereka kitab seperti himar yahmilu asfara, seperti himar yang membawa lembaran-lembaran yang tidak sekadar itu, tidak memberi manfaat pun kepada himar, kepada keldai tadi. Soalannya tuan-tuan, kita manusia, kita umat Nabi Muhammad yang terbaik, takkanlah kita mengambil Al-Quran sebagaimana Bani Israel ambil Al-Quran? Takkanlah kita mengambil Al-Quran seperti kita membaca sejarah sahaja? Takkanlah kita mengambil Al-Quran sekadar kita membaca sahaja? Dan Nabi SAW menyebutkan tentang dalam satu hadis, disebutkan dalam riwayat Ibn Majah, kata Nabi SAW tentang orang yang membaca Al-Quran, yakhruju fi akhir zaman. Pada akhir zaman nanti akan keluar satu kaum ahdasul asnah. Dan beberapa Nabi sebut lagi, kemudian yang
di belakang itu Nabi sebut apa? Yaqra'unal Quran. Mereka itu membaca Al-Quran. Maknanya ada satu kumpulan di akhir zaman. Siapa akhir zaman? Kita, tuan-tuan. Tak ada orang lain. Kita. Dan mereka itu peta pada mulutnya, pada lisannya, pada lidahnya. Hebat. Dia sudah baca Quran tajwid kita. Dia kata-kata kita hebat baca tajwid. Malah tarawih sebagainya. Tapi kita jangan hukum pula. Oh, dia orang tarawih. Bukan. Bukan kita nak tuduh pada orang. Tidak. Kita tak mahu kita terlibat dalam itu. Kita bagus baca Quran kita. Apatah lagi orang tak baca Quran lagi teruk. Mana orang yang dah bagus baca Quran pun dah tak selesa kita. Kenapa Allah Nabi SAW kata yaqra'unal Quran? Mereka itu membaca Al-Quran. Tetapi Quran, pembacaan Al-Quran itu tidak langsung masuk ke dalam hatinya, malah jauh daripada hatinya. Kata Nabi SAW, hanya pada kerongkong. Dan Quran itu sekadar masuk, sebab bahasa Melayu kita kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maknanya Quran itu bila kita baca, habis macam habis. Seperti panah, anak panah yang keluar daripada busuknya. Begitu cepat. Kita baru je baca, kita dengar, kemudian habis kita baca, habis macam tu saja. Inilah umat akhir zaman yang mana mereka melaksanakan ibadat begitu sahaja. Wala'iyahzubillah. Kita tak mahu macam tu. Kita tak nak Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sia-sia bagi kita. Kita syok sendiri. Wah, aku boleh semayang 20 rakaat dah tahun ni. Kau macam mana? Oh, banyak dosa ni. Tu aku suruh kau pergi umrah sebelum pergi Ramadan. Cuci hati dulu kan kau. Masuk dalam Ramadan baru kita boleh ni. Bukan begitu, tuan-tuan. Bukan begitu. Jadi pada pagi ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sedikit manfaat sekurang-kurangnya untuk kita memperbaiki amalan-amalan kita sempurna dengan nuzul Quran ini. Kerana dengan nuzul Quran ini bukan sekadar kita membicarakan tentang peristiwa Al-Quran, penurunan Al-Quran, malah lebih baik lagi, lebih penting lagi adalah dengan Quran tadi menyebabkan kita liyatadabbar wa liyatadzakkar ulul albab. Mudah-mudahan insya-Allah taala qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala